Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang saya kasihi sahabat saya Sahibul Fadilah Ustaz Badrul Hakimi. Seterusnya yang saya amat hormati pengurus maktab ini Tuan Haji Khairuddin, barisan kepimpinannya Ashabul Fadilah, tutur guru, para alim ulama dan Datin muslimin muslimat, hadirin hadirat, para duyufur rahman yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi yang mulia ini, kita mengambil sejuzuk daripada masa kita untuk kita hadir dalam majlis. Kita ingat satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas dan lain lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fiha afdalu min al-'ashr." Qalu wal jihad ya Rasulullah. Qala wal jihad illa anna rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' minhu bi syai' aw kama qala. Tak ada hari yang lebih afdal daripada 10 hari amalannya. Sahabat bertanya, sekalipun jihad? Nabi jawab, sekalipun jihad, kecuali orang itu keluar bawa hartanya, dirinya dan dia mati, barulah itu afdal. Maknanya apabila kita membetulkan niat kita berada dalam majlis ilmu, nak mencari secangkir ilmu pada hari-hari seperti ini, dalam saat kita menjadi tetamu Ar-Rahman, sebenarnya kita memperoleh banyak kelebihan dan fadilat-fadilatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, haji merupakan satu manifestasi kehambaan seseorang kepada Allah selepas selesainya 4 acara rukun Islam. Makanya kita telah bersyahadat, kita juga berzakat, berpuasa dan juga acara seperti solat. Makanya dalam kehidupan kita, apabila kita dapat melaksanakan ibadah haji, kita telah menyempurnakan hukum Islam, di mana ianya pelik dan ajaib. Semua acara ibadat yang lain boleh dilakukan di mana-mana pun. Ni kita duduk di kampung Si, kita duduk di kampung Geri, kita duduk di Kota Tinggi, kita duduk di Sarike, kita duduk di Ulu Telemong, kita duduk di Kuala Berhad, kita duduk di mana lagi, di Kuala Perlis, kita duduk di mana, jauh sekalipun, kita nak syahadah tak ada masalah, kita nak solat tak ada masalah, kita nak puasa tak ada masalah, kita nak zakat tak ada masalah. Tapi kalau nak haji, mesti hanya satu tempat namanya Makkahul Mukarramah. Soalannya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala taklifkan kita haji? Makanya kita tinggalkan jawapan ini kepada Allah sendiri yang menjawabnya. Allah menyebut 2 perkara. Pertama, Allah menyatakan liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka ni menyaksi manfaat mereka. Manfaat di sini bukan satu tapi banyak, dan digunakan dalam bentuk nakirah, memberi makna tufidul umum. Artinya atas satu benda dengan 10 cara kehidupan manusia tengok, dia akan dapat manfaat dengan pelbagai cara. Satu benda sahaja, tapi orang ni tengok cara ni, orang ni tengok cara ni, orang ni dapat manfaat cara ni. Begitulah keadaannya.
Dan manfaat-manfaat ini dibahagikan kepada dua. Satu dipanggil sebagai manfaat duniawiyah. Manfaat dunia ni banyak. 3 hari lepas atau lebih kurang, saya berada di satu hotel. Kemudian datang orang pakai macam Arab, tegur saya. Rupanya orang Melayu, cucu cicit Tok Kenali Kelantan. Kaya kamai, menega sini, tengok Allah bagi. Kita tengok cara mereka. Itu saya naik kapal terbang. Dia naik kapal terbang, duduk di sebelah sahabat. Buat ni, siapa sekarang jadi sahabat rapat masa nak pergi Mekah? Rupanya dia chef. Saya tanya bak chef macam mana cara nak masuk. Kita chef, dia chef. Beza. Masak ni, masak. Bila saya rapat dengan chef, saya boleh pergi ke dapur, boleh minum teh tarik, orang lain tak boleh minum. Maksudnya kita akan dapat banyak tahu macam mana mereka begini, mereka yang bidang masing-masing. Begitu juga tuan-tuan, yang lebih besar lagi bila kita pergi ke Mekah, doa adalah mustajab. Doa adalah mustajab. Kita pergi ke Mekah ni, kita boleh tengok satu pesta ibadat, satu mausimul khairat, musim kebaikan-kebaikan. Orang boleh cetak pahala, orang boleh raih pahala dengan sebanyak-banyaknya. Inilah uniknya kota suci Makkahul Mukarramah. Tuan-tuan, bayangkan hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, wasalatul masjidil haram, sembahyang dalam masjidil haram lebih baik daripada sembahyang 100,000 di tempat lain. Tok Khatib Jumaat pada minggu lepas, bukan semalam saya tak nak ulang, minggu lepas, menyebut dari segi kalkulatornya, kalau kita calculationnya, kiraannya, 100,000 tu hampir 56 tahun. Maknanya dalam bahasa mudah, satu solat sahaja kita lakukan di sini, kita digandakan pahala seolah-olah sepanjang usia kita. Bayangkan kalau kita sembahyang 5 waktu. Bayangkan kalau kita sembahyang sunat. Bayangkan kita bangun qiyamul lail. Bayangkan kaki kita melangkah ke Masjidil Haram. Dan alhamdulillah mengikut fatwa Imam Nawawi rahimahullah dan juga kebanyakan jumhur ulama, sembahyang di mana dalam suci Mekah pun tetap pahalanya 100,000. Menunjukkan satu kelonggaran, satu keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Hasanul Basri rahimahullah taala menyatakan, bukan sekadar sembahyang, tapi semua ibadat lain digandakan pahala. Tuan-tuan sebut subhanallah, itu 100,000. Tuan-tuan sebut Allahu Akbar, itu 100,000. Tuan-tuan sedekah serial cuma, itu 100,000. Tuan-tuan buat baiklah apa, semuanya 100,000. Satu kurniaan Allah besar di tanah haram. Berapa ramai orang cuba nak datang tapi tak dapat. Berapa ramai orang yang lebih sihat pada kita tapi tak dapat datang. Berapa ramai orang lebih kaya daripada kita tapi tak dapat datang. Berapa ramai orang lebih berpangkat daripada kita tapi tak dapat datang. Tapi Allah takdirkan kita menjadi tetamu Allah. Cukuplah sebuah hadis, bila kita dengar, kita akan rasa terpana dan kita akan rasa cukup. Kalau satu hadis ini sahaja yang mana kita beriman dan kita faham, bagi kita satu kemenangan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Jemaah haji dan jemaah umrah ini merupakan rombongan Allah. Mungkin daripada nas rombongan Allah inilah dipanggil Duyufur Rahman, tetamu Tuhan. Bila mana mereka ini dipanggil oleh Tuhan, mereka sahut.
Satu riwayat kata bila mereka berdoa, Allah terima. Bila mereka beristighfar, Allah ampun dosa. Jadi tempat seperti ini tuan-tuan, kita jadikan satu tempat untuk kita musabaqah kebaikan. Kita ambil istibaq ke arah kebaikan. Allah menyebut fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlumba-lumba ke arah kebaikan. Ini peluang. Peluang tak mesti datang kali kedua. Boleh jadi inilah kali pertama dan kali terakhir dalam komus dan episod kehidupan kita. Dan mungkin tak sampai pun, tak dapat pun dah lagi. Jadinya apa yang kita nak ialah kita saksi, kita tengok kebaikan-kebaikan. Ada orang yang khatam Quran, ada orang baca Quran, ada orang zikir, ada orang buat semayang, ada orang boleh sedekah. Sekurang-kurangnya kita tak boleh nak buat semua, jangan buat jahat. Itu je. Jangan duk maki hamu orang, jangan duk bergaduh minum orang. Banyak yang sabar dan seumpamanya. Dia syahadu mana fi'alam. Di mana di sini juga kita boleh saksikan satu pergerakan yang penuh dengan simbolik. Tidak wujud pada mana-mana agama di dunia di mana manifestasi haji ini diterjemahkan dalam semua orang, pelbagai watak, warna kulit, sempadan geografi, begitu juga bahasa, begitu juga aksen, dialek, semuanya pelbagai rakyat. Cukup kita orang Malaysia, orang Terengganu cakap lain, orang Kelantan cakap lain, orang Perak cakap lain, orang Kedah cakap lain, orang Johor cakap lain, orang Sarawak cakap lain, orang Sabah cakap lain. Itu dalam rungkung yang sama. Kalau dengan China, dengan India, dengan lagilah beza. Liyashhadu manafi'a lahum, mengajar kepada kita satu perubahan anjakan paradigma bila kita pulang daripada Mekah. Kenapa? Kerana di Mekah ni hanya 40-50 hari ni kita belajar terlalu banyak. Setiap hari kita belajar maklumat baru. Dia belajar baru. Kalau orang rajin di Mekah, dia tengok ada orang perempuan nampak hebat pakai comel ni tapi sembahyang nampak kaki. Macam mana? Belum. Maka tu guru jawab tu mazhab lain, mazhab Hanafi, mazhab kita buat lah, kita tak boleh dah untuk mazhab Syafi'i. Dia datang, dia kata, tu guru saya belajar fiqh, tu Imam Mekah sembahyang tak sah. Sebab apa? Bodoh. Dia tak baca bismillah. Mari-mari alhamdulillah lagi. Kita kata bismillahirrahmanirrahim, salah satu daripada ayat Fatihah, dan tak sah tanpa cukup 7 ayat tersebut. Maka guru jawab itu mazhab Hambali, tak ada masalah, dan setengah mereka dia baca faham. Jadi tak ada masalah berikut ya. Jadi di sini kita akan terbuka dan terdedah dengan ilmu-ilmu baru. Kita tanya ustaz kita tanya ustazah kita tanya orang yang berkeahlian. Tuan-tuan boleh baca sakla-sakla yang kita edarkan. Tujuannya supaya tidak ada timbul perasaan ketidaktahuan ataupun keraguan dalam menentukan hukum serta tindakan apa yang sepatutnya kita lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, haji ini Allah sengaja sebut yang kedua. Saya tak dapat nak syarah panjang dia syahadu mana fi alam. Allah sebut yang kedua tujuan haji iaitu wa yazkuru ismallah, untuk zikir kepada Allah. Bila zikir kepada Allah, Allah angkat satu martabat acara ibadah yang mana kedudukan zikir ini antara yang tertinggi, bahkan tertinggi dalam semua acara ibadah. Zikir ini lebih tinggi dan tertinggi dalam semua acara ibadat. Ustaz, mana dalil? Dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, al-iman bid'un wa sittuna syu'bah aw wa sab'una syu'bah. A'laha kalimatu la ilaha illallah
wa adnaha imatatul adza an-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman ini ada 60 cabang lebih atau ada 70 cabang lebih. Paling tinggi kalimah la ilaha illallah. Dan yang rendah sekali iaitu buang perkara menyakitkan di jalan, buang ke arah lain, dan malu sebahagian daripada iman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila sebut la ilaha illallah tujuan apa? Atau zikir tujuan apa? Kerana kita bila kita sebut Allah, maknanya Allah ingatkan kita. Fazkuruni azkurkum. Bila kita sebut Allah, maknanya kita sentiasa merasakan kita ada Tuhan. Kita sentiasa bergantung pada Tuhan. Bila kita sebut zikrullah, sebenarnya itulah bukti kehidupan manusia tak boleh lekat daripada sebut Allah. Dalam sehari semalam, kita semayang bermula dengan Allahu Akbar. Kita sebut Sami Allahu liman hamidah. Kita baca sebahagian daripada tasbih dalam sembahyang. Kita sebut nama Allah. Begitu juga kita buat ibadat-ibadat yang lain, kita adanya Allah. Jadi zikrullah disuruh sebut banyak-banyak. Cuba kita berhati kenapa. Bila kita gemakan zikrullah, maka zikrullah yang kita gema itu nak menunjukkan di celah-celah kehidupan manusia dan ramainya manusia, ada puak-puak yang mana dia ini sentiasa kembali kepada Allah dan menzahirkan hamba-Nya kepada Allah Rabbul Alamin. Antara zikrullah yang paling afdal bagi mereka yang melaksanakan ibadat haji, terkhususnya ketika mana mereka berihram, adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah ni unit yang amat. Dia tak boleh kita duduk naik kereta, bawa anak, bawa isteri, bawa keluarga, bawa cucu kita, duduk dalam kereta nak pergi masjid, lepas kat talbiyah masjid kampung kita. Orang tak buat kerja gitu. Hari raya haji pun kita duduk kampung, kita tak nak talbiyah. Duduk kampung hari raya haji, kita kata kita pakai talbiyah lah tahun ni sekali, kita sama dengan orang Mekah. Tak boleh. Ini khusus untuk di Mekah sahaja. Jadi zikir kepada Allah ni cukup hebat. Pada musim haji kita tengok. Sebab itu bila kita tengok dalam rombongan yang ramai daripada pelbagai negara datang, talbiyahnya sama. Dalam ramai kita sebut itu, kita tengok zikirnya pun sama. Semuanya kita pernah dengar, kita tak rajin dengar. Negeri ni zikir besar lain. Dia tak kata Allah Akbar, dia kata Akbar Allah, Akbar Allah. Tak ada. Semuanya hampir sama. Sirah-sirahnya sama. Zikrullah. Rupa-rupanya dalam hidup kita, zikrullah ni adalah perkara yang paling mudah dan paling cukup senang kita sebut. Tetapi bukan semua boleh sebut. Kerana orang tu ada berat lidah, dia malas nak sebut, dia rela senyap sahaja. Sedangkan zikrullah ni banyak. Allah sebut dalam bab haji ni berapa kali sebut? Wazkurullah fi ayyamin ma'lumat, wazkurullah fi ayyamin ma'dudat. Allah kata fazkurullaha indal masyaril haram wazkuruhu kama hadakum. Allah sebut banyak zikir di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, di Mekah, ketika tawaf, ketika sa'i, semuanya penuh dengan zikrullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, zikrullah ini sebenarnya kalau kita dapat amalkan dalam kehidupan kita akan diberi banyak kelebihan. Para ulama sebut antara kelebihannya, hati akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub.
ketahuilah dengan zikir Allah hati tenang. Dia tak rasa gundah gulana, dia tak rasa suka, dia akan stabilkan jiwanya, dia akan rasa tenang dan dia akan rasa sesuatu yang mungkin dia akan perolehi. Inilah kelebihan zikrullah. Zikrullah ni, kita zikir banyak-banyak, Allah bagi kepada kita lebih hebat daripada orang duk minta-minta kepada Allah. Ada dua orang, mamak ni duduk doa banyak, bagus. Ali ni duduk baca subhanallah, alhamdulillah banyak-banyak, Ali pun bagus. Antara dua ni mana lebih baik? Baik hak yang kedua. Kenapa baik hak kedua? Hak pertama adalah minta untuk dia, hak kedua zikir untuk Allah. Jadi dua keadaan ini berbeza. Mana dalil dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Tuhan, maksudnya hadis kursi. Allah berfirman, "Man syaghalahu zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin." Sesiapa yang sibuk zikir kepadaku daripada duk mohon kepadaku, aku akan bagi kepadanya lebih baik daripada apa yang aku bagi kepada orang minta kepada aku. Zikir kepada Allah banyak-banyak. Jadi zikir kepada Allah ni tujuannya apa? Tujuannya bila kita zikir kepada Allah, kita ganti dalam bab-bab yang lain, menyebabkan kita masuk dan kita dipahalakan Allah. Macam mana? Sebagai contoh, zaman dulu bila di Mekah, duduk di Mina, mabit di Mina, tak ada benda nak buat. Jadi mereka buat. Bila berbuat, masing-masing bakit. Arwah apa aku, atuk aku, nyang aku, duk bakit kelebihan masing-masing. Bila bakit ni rasa megah diri. Bila rasa megah diri, akhirnya bila orang kata hak dia lebih hebat lagi, nak mengamuk, nak malu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, fazkurullaha ka zikri wazkurullaha zikri abaikum aw ashadda zikra. Wazkurullah ka zikri abaikum aw ashadda zikra. Mu sebutlah nama Allah sebagaimana mu sebut nama nenek moyang kamu, kamu dah bangga dulu, atau yang lebih baik, lebih daripada itu lagi. Jadi telah ganti satu amalan jahiliah duk banding dengan keluarga masing-masing lebih kepada diri kita, pakat zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah ini adalah luar biasa. Bila kita zikir kepada Allah, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala banyak bagi kelebihan-kelebihan. Doa dimulakan dengan zikir kepada Allah adalah dimakbulkan Allah, disebut dengan nama-nama Allah. Seorang sahabat datang berdoa, Allahumma inni as'aluka bima syahidtu annaka antallah, antal wahidul ahad, antal fardus samad, allazi lam yalid wa lam yulad. Nabi dengar, Nabi kata wajabat, pasti. Sahabat kata, apa yang membawa kamu berkata pasti? Jawab Rasulullah SAW, kalau dia doa, Allah terima. Kalau dia minta, Allah bagi. Kalau dia bertaubat, Allah terima taubatnya. Itu menunjukkan kesan zikrullah banyak-banyak. Dan kelebihan bila kita ajar dan kita basah lidah kita dengan zikrullah. Dan kita disuruh doa untuk selalu lidah kita basah dengan zikrullah. Allahumma inni as'aluka lisanan rabban bizikri. Ya Allah, aku minta kepada kamu supaya kamu beri kepada aku lidah yang basah dengan zikir pada kamu. Kesan daripada zikir kepada Allah banyak-banyak, dia akan membawa kepada kehidupan. Mati pun insya-Allah dalam keadaan zikir kepada Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah kata, kehidupan kita ini adalah perlambangan akhirat kita.
Kalau kita duduk dunia ni apa benda banyak, itulah kesudahan kita. Jadi kalau kita banyak zikir, kita banyak semayang, banyak ibadah, banyak ke masjid, insya-Allah kesudahannya macam itu. Beberapa tahun lepas, saya selepas haji pergi ke Masjidin Nabawi, Madinah. Dengar seorang syekh ceramah, cerita tentang zikir kepada Allah banyak-banyak. Ada seorang lelaki, dia zikir kepada Allah banyak-banyak. Kemudian dia balik ke kampung, dia duduk di kampung dia. Dia macam biasalah kadang-kadang bawa anak, isteri jalan. Menaik kereta. Sedang naik kereta, bawa jalan ni, tiba-tiba anak ni maklum sajalah, berbual, cakap macam-macam, ramai-ramai. Dia senyap. Yang si lelaki ni senyap saja. Akhir sekali dia kata kepada anak-anak dia, diam. Anak-anak dia semua terkejut. Lalu dia kata, jom kita zikir kepada Allah. Sebutlah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya beberapa minit saja berlaku aksiden, dia mati. Mafhumnya, nak gambarkan kepada kita, manusia bila dah banyak sangat zikrullah, tapi bila berlaku tempat dia lara dan lalai sikit, dan sebelum dia mati itu, dan lagi dia patah untuk dia zikrullah, la ilaha illallah. Akhirnya dia mati, khatimah dia dengan kalimah zikrullah, la ilaha illallah dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa perkara yang sepatutnya kita lakukan apabila kita datang di sini? Semua nak satu haji saja. Walaupun kita buat haji tamattu, haji ifrad, haji qirah, maka kita nak satu haji sahaja, namanya haji mabrur, yang Allah Subhanahu wa taala beri kurniaan yang besar. Dan Nabi sendiri bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur ni tak ada balasan kecuali syurga. Apa makna hadis ni? Haji mabrur tak ada balasan kecuali syurga. Ini kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu kita. Kalau kita tanya, Ji nak apa? Ji kata, hamba kampung tu ada rumah orang nak jual sebuah corner lot, geram sungguh nak beli. Doa kau nak buat. Haji pula, saya kawan saya bawa Lamborghini. Saya nak Lamborghini. Saya hanya ada lambu saja, jini tak ada. Saya nak Lamborghini. Oh, bagus. Ji pula, saya ustaz nega kambing, buat kambing tak laku-laku, jadi nak juga jadi tokek kambing. Okey. Ni pula, saya main tak payahlah, tapi saya main kain batik. Kain batik saya ni hidup mati, nak kata hidup tak hidup, nak kata mati tak mati. Jadi nak laku. Okey. Ji pula, saya ni sakit lama dah, go out ataupun gaul. Macam mana saya nak sembuh ni? Saya dah tahan sangat ni. Dia nak sembuh. Anu pula, mereka kata kritikal tahap 4. Macam mana? Okey. Kalau ni pula kata apa? Saya nak sangat kebun. Ada orang nak offer saya kebun harga tak mahal, 200,000, tapi saya ada 80,000 je. Nak sangat kebun tu 3,5 ekar, comel, lau buah, comel sangat. Buah deriang ada, usang king ada, di 24 ada, rambut kang ada, ni ada, oi, anak sungai pun ada. Ikan pun ada tu. Bukan ikan puyuh, ikan ni, ikan salamang pun ada. Hebat. Dia tangkap macam mana? Oh, nak sangat. Tuan-tuan, itu hajat kita semua. Hajat kita semua dapatlah. Bila Allah sebut wal hajjul mabrur laisa lahu
Jazailal jannah dalam bahasa mudah, hak apa mikirmu semua sekali, dapat semua. Tak payah mu mikir, dapat. Semua dapat. Walakum ma tashtahihil anfus. Bagi kamu apa yang ma tashtahihil anfus, apa yang jiwa nak, dapat semua. Itu syurga. Jadi bila syurga ni, itu kata orang, kata Nuktah, bila sebut syurga, tak payah tanya. Tak payahlah nak sebut kereta tadi, tak payahlah nak sebut kebun, tak payahlah nak sebut sihat, tak payahlah nak sebut produk ni, tak payahlah nak sebut nak dapat benda ni, semua dapat. Itu bahasa. Dan tawaran ini Allah sengaja reservekan secara nyata kepada syurga, kepada haji. Haji mabrur. Soalannya, bagaimana nak dapat haji mabrur? Adakah dia limited edition? Maknanya 3 juta tu orang yang akan dapat haji mabrur ni 2 juta je. 1 juta lagi tak dapat. Dia nombor yang ke 1,999,099 orang. 3 orang. Dia tak kira. Dia boleh dapat. Pertama syaratnya, buat sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuzu anni manasikakum. Buat. Ustaz, kita ada esok hari kita nak pergi ke Mina, nak pergi ke Arafah. Kita pakai ihram, kita mandi, kita semayang, kita angkat tangan doa. Nak naik, maka kita pun lafazlah nawaitul hajja. Ini bagi orang yang buat haji tamattu. Haji ifrad sudahlah ya. Haji kiram dia pun boleh juga kan nak masuk. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Dia niatkan Allah. Dia pun nak. Dia gunakan untuk talbiyah. Sampailah di padang Arafah, sebab di situ dia mula dah masuk acara haji. Walaupun haji kita kata hari 9, tapi sejak dia niat, dia masuklah acara ibadah. Dia semayang dalam kehajian, dia puasa, dia tak puasa lah, dia buat ibadat yang lain pun dalam kehajian. Malam tu dia boleh beramal, tentu kerana malam tu malam 9 Zulhijjah. Kemudian datang pula pada pagi Zulhijjah. Pada pagi tu nak semayang duha, semayang banyak-banyak, tapi kita tengoklah kemampuan masing-masing. Jenis tak berapa tahan, tidur dulu. Kalau hak jenis tidur, tidurlah dulu pagi tu. Sebab tuan-tuan tahu, maksud Arafah sebenar ialah selepas daripada semayang Zuhur Asar. Maknanya selepas daripada masuk matahari gelincir tu. Itu dipanggil waktu dia. Hak Nabi doa banyak tu bukan pagi tu. Hak Nabi doa tu selepas selesai semayang tu, Nabi doa sampailah kepada maghrib. Munajat. Jadi hak tu, sebab tu saya rasa kalau orang tu dia kena tidur petang, lepas zuhur dia tidur sampai 4 jam setengah contohnya, hari tu kalau rasa dia kena tidur, kena adjust tidur pagi dia. Kalau boleh jangan masa tu tidur, ambil doa lah. Air mata yang tumpah di Arafah adalah cukup besar nilainya. Kita doalah segala hajat-hajat kita. Boleh jadi Allah bayar cash, boleh jadi Allah bayar bertangguh, boleh jadi Allah sengaja tak nak bayar kerana itulah yang lebih baik. Boleh jadi Allah sengaja tak nak bayar kerana Allah nak simpan untuk hari akhirat. Itu pak kedudukan doa kita. Bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doalah dengan sepenuh hati. Apa-apa hajat-hajat yang kecil, yang terbuku, yang terbungkam, yang kita ada, selama mana hajat itu sifatnya hajat yang baik, maka doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kita kena raikan sembahyang berjemaah. Itu pun perkara yang baik. Sebab kita bersembahyang berjemaah di musim haji di Arafah. Ketiga, kita juga kalau boleh sembahyang sunat dulu sebelum masuk waktu duha dan seumpamanya. Selepas sembahyang tu tak payah sembahyang lah, sebab Nabi pun tak sembahyang dah. Lepas tu doa banyak dia dulu dia buat. Antara perkara yang sebaiknya adalah kita zikrullah. InsyaAllah pembimbing kita ajar dan pimpin.
Antara yang terbaik adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebut banyak-banyak, beratus beribu kali pun sebut. Oleh kerana kita mungkin tak menghafal Quran sebagai contoh, sebutlah, zikirlah dengan baca Qul huwallah banyak-banyak, Qul a'udzu birabbil falaq banyak-banyak, Qul a'udzu birabbin nas banyak-banyak, Al-Fatihah banyak-banyak, ayat kursi banyak-banyak. Banyak-banyak tu ikut kemampuan lah. Ada 10, ada 15, ada 20, ada 25 dan seumpamanya. Dan kita juga tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim banyak-banyak. Kita juga tasbih sebagaimana yang Nabi ajar, subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kita juga selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita juga banyakkan istighfar bergabung dengan taubat selalu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita juga boleh membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika abu'u laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min apa benda dah tahu kita ingat. Kita baca seperti itu banyak-banyak tuan-tuan. Selepas daripada itu kita juga bacalah bab-bab lain, insya-Allah. Tuan-tuan, di samping itu kita doa kepada Allah banyak-banyak. Saya menyatakan begitu, jangan kita hanya banyak doa saja, tapi kita pelbagaikan buat betul-betul acara ibadat kita kepada Allah ini. Kita banyak zikir macam saya sebut tadi, sehinggalah fajar ataupun waktu maghrib menjelang. Kita naik atas bah. Naik atas bah kita boleh lagi talbiyah dan kita boleh lagi takbirkan waktu malam raya. Dua-dua boleh buat. Orang talbiyah tak apa, orang takbir tak apa, sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita menuju ke Masy'aril Haram, Muzdalifah. Maka di situ Allah sebut fazkuruhu kama hadakum. Kamu kena zikir pada Allah, Allah beri petunjuk kepada kamu, beri hidayah kepada kamu. Zikir. Kita pergi ke Mina pun sama. Kita ibadat lagi. Sampailah kita talbiyah lagi pada hari ke-10. Sampailah kepada kita petugas kata, saudara-saudara, pakat bangun semua, kita nak menuju ke Jamratul Aqabah. Kita pun talbiyah lagi. Akhir sekali kita dapat nampak, kita pun bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Masa itu kita berhenti talbiyah. Sudah 7 witir nak bantu kita doa. Selepas itu mungkin kita boleh tahlul. Kalau nak sembelih-sembelih, lepas tu kita ikut arahan tabung haji. Sama ada nak ke bawah ataupun tak, dia ada buat arahan sebab ramai tu ke belakang. Akhirnya tuan-tuan, bila kita buat nafas awal atau nafas tani, sudah batu terakhir, sempurnalah ibadat haji kita. Dan kita patah balik ke Mekah. Masa itulah orang balik lambat boleh buat umrah, boleh solat sunat, boleh baca Quran, boleh buat. Sebenarnya di Mekah ni ada kelebihan. Pergi awal tu ada kelebihan, pergi akhir tu ada kelebihan. Pergi awal kelebihan tu, feeling tu dia terasa nak pergi ke puncak. Pergi akhir ni dia naik lalu lepas tu turun balik. Tapi dia akan senang untuk ibadat. Sebab masa tu orang ramai dah keluar dah. Jadi dia makin lama boleh dapat ke Kaabah, dia boleh pergi dah. Dua-duanya. Jadi saya rasa sekali itulah yang saya sampaikan. Kebetulan saya ada satu lagi perbincangan majlis yang lain. Saya doakan supaya tuan-tuan dan kita semua mendapat hadiah yang terus. Amin. Dengan hajat masing-masing, diberi kesihatan, diberi kekuatan. Selamat pergi
dan selamat pula ke kampung halaman masing-masing insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa amalana amalan maqbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma qdi hawaijana ya Allah. Allahumma yassir umurana. Allahumma haqqiq raja'ana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.